Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah pada tengah hari ini kita akan masuk perbahasan seterusnya pada buku surat 59 dalam tajuk buku Iman dan Kehidupan, terjemahan daripada kitab asal Al-Iman wal Hayah karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah ta'ala. Perkara yang ketiga iaitu C, keutamaan manusia. Sebelum itu kalau kita soroti kembali bahawasanya perbahasan kita masih memfokuskan dan membincangkan mengenai kemuliaan dan juga kedudukan manusia di sisi agama. Yang telah kita bahaskan pada 2 minggu lepas, manusia bagi pandangan golongan materialis adalah suatu benda semata-mata. Manakala minggu lepas kita telah menyatakan sesungguhnya manusia adalah suatu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad karramna bani Adam, Allah Ta'ala kata, dan telah kami muliakan anak-anak Adam tersebut bima faddalallah, dengan terhadap apa-apa yang dilebihkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu akal, yang mana memimpin mereka dengan mereka memahami akan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari ini kita akan lihat keutamaan manusia. Bermaksud di sini, apakah keutamaan-keutamaan yang perlu ada dalam diri manusia? Pengarang menyebutkan di dalam terjemahnya, betul manusia itu makhluk yang kecil dan lemah, yang dilihat dari tubuh dan kekuatan yang lahir, tetapi ditinjau dari keadaan jiwa dan kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Nyatalah manusia itu makhluk yang istimewa, sedang tubuhnya yang serba lengkap menggambarkan alam besar ini. Benarlah sebagai kata seorang penyair, da'uka fika wa ma tubsiru wa da'uka minka wa ma tashkuru wa taz'amu annaka jizmun saghirun wa fika in tawa al-alamul akbar. Maksudnya, ubatmu adalah dalam tubuhmu, tetapi kamu tidak nampak. Penyakitmu adalah kerana kamu, tetapi kamu tidak tahu. Kamu mengira bahawa kamu adalah tubuh yang kecil, tetapi dalam tubuhmu tergambar dunia yang besar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pengarang nak menyampaikan kepada kita, dan ini masih di bawah tajuk mengenai pandangan mukmin ataupun pandangan Islam terhadap diri manusia. Dalam pandangan Islam terhadap diri manusia, manusia walaupun batang tubuhnya kecil mengikut peredaran zaman, umat Nabi Musa alaihissalam umat yang agak besar susuk tubuhnya. Begitu juga dengan umat-umat yang lain. Tetapi umat yang ada terhadap baginda Nabi SAW, susuk tubuhnya agak kecil. Akan tetapi walaupun batang tubuh ataupun dari segi susuk tubuhnya tak berapa nak besar, tapi Islam menyatakan di dalam batang tubuh manusia tersebut ada jiwa. Inilah dinamakan sebagai an-nafsu. Bukan nafsu yang manusia ataupun orang Melayu kita terjemahkan sebagai nafsu syahwat, tetapi an-nafsu ini iaitu jiwa. Jiwa ini adalah merupakan suatu perkara ataupun suatu anggota yang ada dalam batang tubuh manusia, yang mana dia ada kekuatan yang sangat tinggi. Kekuatan dia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuatan dia untuk dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya datang daripada dalaman. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad kamu itu ada segumpal darah, dan daripada segumpal darah tersebut, apabila iza salahat, apabila gumpal darah tersebut elok,
Fa iza salahat jasada kulluh. Maka bila elok segumpal darah tersebut, Nabi kata, maka eloklah seluruh jasad kamu. Wa iza fasadat, sekiranya rosak segumpal darah tersebut, fasada jasada kulluh. Nabi kata seluruh manusia, seluruh jasad manusia tersebut akan rosak. Ala wahya al-qalbu, Nabi kata itu adalah merupakan hati. Maka hati ini adalah merupakan satu tempat jiwa manusia untuk memandu mereka sama ada mereka boleh bawa keimanan ataupun tidak. Sebab itu pengarang mana-mana kitab akidah menyatakan kedudukan iman di dalam diri manusia adalah di hati. Maka hatilah yang akan mencerminkan keimanan manusia pada hari ini, sama ada dia nak ikut perintah Allah Ta'ala ataupun tidak. Maka bagi pandangan umat Islam, bagi pandangan golongan mukmin, dalam diri manusia ini ada segumpal darah yang mana dia adalah merupakan satu kekuatan yang sangat tinggi bagi seseorang mukmin ataupun bagi seorang manusia untuk bawa diri dia sama ada kembali ke jalan Allah Ta'ala ataupun tidak. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, la yazni az-zani hina yazni. Tidak akan berzina seorang yang nak berzina ketika mana dia nak berzina ada sedikit iman. La yasruku as-sariqah. Tidak akan mencuri seorang yang nak mencuri ketika mana hina yasriku, ketika mana dia nak mencuri ada sekelumit iman. Maka daripada pandangan hadis ini nak menyatakan bagaimana kedudukan ataupun peranan iman yang duduk dalam hati, yang dimaksudkan di dalam pengarang ilmu akidah menyatakan iman itu duduk di hati. Maka nak bagi tahu peranan hati ataupun keimanan, dia peranan yang sangat besar. Sehingga Nabi kata, sehingga seseorang tersebut dia nak mencuri, tiba-tiba ada dalam hati dia sedikit iman, maka dia tak akan mencuri. Nah, maksud di sini bahawasanya kemungkaran dan kemaksiatan yang dilaksanakan oleh manusia, dia dilaksanakan ataupun terlaksana apabila hilang iman. Apabila hilang keimanan seseorang tersebut. Maka itu kekuatan yang ada dalam diri manusia pada hari ini yang boleh memimpin dan juga memandu mereka supaya mereka tidak tersimpang dan juga jauh daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pengarang menyatakan melalui syair yang dibacakan di sini, ubatmu adalah dalam tubuhmu. Hari ini menjadi ubat dalam diri kita, sama ada kita nak beriman ataupun tidak, adalah diri kita, bukannya orang lain. Dan orang lain hanyalah merupakan sebagai sebab ataupun asbab. Asbab pada hari ini boleh berlaku macam-macam. Anak kita berjaya, maka bila kita lihat anak kita seorang yang mengaji agama ataupun seorang mengaji profesional, tetapi dia boleh solat 5 waktu, boleh menghafal Quran dan sebagainya, mungkin dia boleh jadi asbab. Asbab apa? Asbab untuk kita kembali kepada Allah Ta'ala. Mungkin juga dalam keadaan musibah, Allah Ta'ala bagi musibah, maka kita kenang kembali bahawa itu adalah merupakan satu amaran dari Allah Ta'ala. Maka itu semua merupakan asbab, sebab-sebab untuk berubah. Tetapi yang akan mengubah diri kita ini adalah diri kita sendiri. Allah Ta'ala sebut, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengubah nasib sesuatu kaum, melainkan mereka sendiri yang akan mengubah diri sendiri. Maka di sini dalam ayat Al-Quran ini Allah Ta'ala nak bagi tahu perubahan dan juga ubat dalam menyelesaikan masalah manusia pada hari ini, dia ada dalam diri kita sendiri, iaitu iman. Bagaimana kita nak memandu diri kita dengan iman ataupun tak nak ada iman. Wada'uka minka wa ma tash'ur. Tetapi dia kata, kamu tidak nampak ubat yang kamu rasakan, ataupun yang pengarang katakan bahawasanya ubat dalam diri manusia itu dah ada, tetapi dia kata kamu tak rasa. Kenapa kamu tak rasa? Kerana dalam diri kamu itu ada hati yang mana ditutup ataupun dihijab dengan perkara-perkara tersebut. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala kata, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala mempatri, menutup hati-hati golongan kafir, yang mana mereka-mereka ini ditutup dengan ghishawah, dengan suatu perkataan yang lain kita katakan terhijab hati mereka untuk menerima kebenaran. Maka sebab itu kalau kita lihat golongan musyrikin Mekah, tak kala mana Nabi duduk di kota Mekah sepanjang umurnya 1 tahun sehingga 40 ataupun 39 tahun, Nabi digelarkan sebagai Al-Amin, iaitu yang jujur. Dan ketika itu musyrikin Mekah, mereka mempercayai baginda Nabi SAW
dan meninggalkan barang dagangan ataupun barang simpanan kepada baginda Nabi, sehinggalah Nabi berhijrah. Ini peristiwa dalam sejarah. Kenapa mereka boleh percaya Nabi? Kerana tahu Nabi jujur. Tetapi kenapa dalam isu keimanan, apabila Nabi naik ke Jabal ketika itu, naik di satu bukit di Mekah, lalu Nabi pun menyeru Bani Adi, Bani yang ada, iaitu suku kaum yang ada di kota Mekah. Lalu Nabi seru untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebelum Nabi seru ke jalan Allah Taala, apa Nabi sebut? Nabi kabarkan bahawasanya kepada mereka, percayakah kamu sekiranya aku katakan di belakang bukit di sana ada satu kaum yang akan menyerang kita ketika ini? Contoh, Nabi kata, Nabi nak bagi tahu perumpamaan, kamu percaya tak aku kalau aku kata di belakang bukit tersebut ada musuh nak menyerang kita? Maka seluruh secara sepakat mengatakan, kami percaya kamu wahai Muhammad, kerana kamu ini adalah Al-Amin, jujur. Bila Nabi dah bagi suatu bunga-bungaan ataupun Nabi dah buat mukadimah nak bagi tahu bahawasanya mereka boleh percaya kerana Nabi ini adalah Al-Amin, jujur, Nabi masuk step yang kedua. Nabi kata bahawasanya kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang tiada Tuhan melainkan Dia, dan kita perlu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata mereka? Kalau inilah yang kamu nak serukan Muhammad, kami tidak akan berganjak daripada agama kami. Nampak tak pertentangan yang berlaku? Pertentangan yang berlaku di sini ialah, yang pertama, pada asalnya mereka boleh mempercayai Muhammad, iaitu Nabi SAW, kerana kejujuran. Dan sifat jujur ini adalah sifat keikhlasan bagi seseorang yang mana tak boleh nak buat-buat. Dia tak boleh buat-buat. Tetapi kenapa bila Nabi menyuruh ataupun menyeru ke arah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, musyrikin Mekah tak nak beriman? Nak bagi tahu bahawasanya hati mereka tidak boleh terima agama yang dibawa ataupun agama baru yang dibawa oleh Nabi SAW, dengan alasan mereka mengkhianati nenek moyang mereka yang telah mewariskan agama yang ada dalam masyarakat jahiliyah. Maka di sini persoalan dia, hati mereka tak boleh terima apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Bukti dia lagi tuan-tuan, kita lihat dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Ada sebagian umat Islam yang telah beriman dengan Nabi SAW, tetapi menjadi murtad, menjadi tidak beriman setelah mana tidak percaya peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Lalu yang terus beriman kepada Nabi ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan bahawasanya kalau kamu Muhammad memberitahu perkara yang lebih besar daripada ataupun perkara yang lain selain daripada peristiwa Isra' Mi'raj, kamu diperjalankan dalam tempoh satu malam, boleh pergi Baitul Maqdis, kemudian kamu naik 7 langit dan sebagainya, aku tetap percaya. Itu keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan Islam telah berkembang ketika itu lebih kurang 12 hingga 13 tahun di kota Mekah. Bermaksud sudah berlaku tempoh keislaman, tetapi masih berlaku ketidakpercayaan kepada baginda Nabi SAW. Maka ini melibatkan keimanan dan juga hati yang ada dalam umat Islam ketika itu. Wa tazamu annaka jirmun saghirun, dan kamu menyangka kamu ini adalah merupakan satu batang tubuh yang kecil. Wa fikan tiwa al-alamul akbar, sedangkan sebenarnya dalam tubuh kamu tergambar dunia yang besar. Nak bagi tahu peranan duduk dalam hati kita pada hari ini sangat besar. Okey, sebab itu dalam membicarakan bab keimanan dalam buku ini, kita akan bicara akan datang, dia akan membahaskan mengenai kasih sayang, mengenai cinta, mengenai mahabbah yang duduk dalam hati, yang menjadi punca pada hari ini hilangnya dalam diri umat Islam. Akhir sekali berlakunya penindasan, akhir sekali berlaku kezaliman, akhir sekali berlaku khianat dan juga dendam. Kerana inilah sifat-sifat yang mengikis keimanan manusia pada hari ini. Kerana seseorang yang menzalimi orang lain, kerana apa? Dia dah tak sayang kawan dia. Sebab itu dia boleh sihir kawan dia, dia boleh dendam dengan kawan dia. Sebab apa? Sebab dah hilang kasih sayang. Dan semua ini duduk dalam, dia tak boleh lahir dengan perkataan dan juga perbuatan. Dia lahir daripada hati dahulu, maka dia boleh diterjemahkan melalui tindakan. Perkara yang seterusnya, betul manusia itu kalau dilihat daripada umurnya dalam kehidupan dunia ini, seolah-olah satu titik kecil dari perjalanan masa yang panjang. Manusia kalau dinilai kehidupannya di dunia, dia sangat sedikit. Nabi sebut dalam hadis, umur umatku ini di antara 63 hingga 70 je. Maksudnya dalam 70-an saja. Kalau lebih itu kira ekstra lah.
kira ekstra yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi SAW. Tapi Nabi kata umat Nabi ini dia lebih kurang gitu saja, 63, 70 dan sebagainya. Maka yang lebih-lebih itu Allah Ta'ala punya kehendak. Cuma Nabi tahu, Nabi kata anggaran umat, umur umat Nabi. Maksudnya 63 tahun ini adalah suatu tempoh yang sangat sedikit. Nabi Nuh SAW, umatnya dan juga Nabi Nuh sendiri hidup selama 1000 tahun. Yang mana dia tempoh dan berdakwah tersebut hanya 83 orang yang masuk Islam. Tempoh umur tersebut panjang. Tetapi tempoh umur yang ada kepada umat Nabi SAW, dia sangat kecil. Cuma perkara menyatakan tempoh tersebut dia tidak menjadi satu ukuran bahawasanya orang yang lama hidup di dunia, kalau dia beriman dengan lama, dia lebih layak masuk syurga. Tak. Faham? Maksudnya tempoh masa itu bukan menjadi prasyarat seseorang tersebut digelar sebagai ahli syurga ataupun seorang mukmin, kerana tempoh masa ini adalah merupakan satu ujian ataupun dari pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tidak boleh tentukan. Maka umat Nabi Muhammad walaupun 63, keimanan dia tersebut dia tidak boleh diukur dengan perjalanan kehidupannya. Kalau kita nak ukur, maksudnya umat Nabi Nuh lagi lama beriman, kita ni kurang sikit sebab 63. 63 tolak 15 tuan-tuan. Sebab 15 kita ambil pandangan mazhab Syafi'i mengatakan umur akhir balik. Maka kita lebih kurang dalam 40 lebih je lah. Kalau nak bandingkan umat Nabi Nuh, Nabi Musa, umat yang lama hidup, maka kita kalah. Adakah begitu ukuran keimanan dalam Islam yang duduk dalam diri umat Islam? Tidak. Yang diukur, Nabi sebut dalam hadis bahawasanya khairun nas man tala umrahu wa hasuna amalu. Yang saya pernah bacakan hadis itu di sini. Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, sebaik-baik manusia adalah mereka yang dipanjangkan umurnya dan amalan dia baik. Maka kait ataupun keterikatan yang dibuat di sini ialah panjang umur ke pendek umur, keterikatan untuk beriman ataupun tidak berdasarkan amalan dia baik atau tidak. Kalau panjang umur pun tak guna kalau dia tak baik amalan. Kalau pendek umur pun tak guna kalau pendek umur sekalipun dia melaksanakan kemaksiatan, dia tetap dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia punya kait di sini, dia punya kita katakan keterikatan dia di sini bukannya masalah panjang ke umur atau pendek, kerana yang melibatkan umur ini adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang menjadi ukuran di sisi Allah Taala wa hasuna amaluhu ataupun wasayyi'u amaluhu, baik ataupun buruk amalan dia, maka itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya panjang ataupun tidak. Karena kalau ikut panjang, maksudnya kita tak ada peluang nak masuk syurga, ataupun kita tak ada ruang untuk menjadikan diri kita sebagai seorang mukmin, kerana tempoh masa kita di dunia ini sangat pendek nak banding kepada umat yang lain. Mati hanyalah merupakan satu perhentian dari pandangan Islam untuk perpindahan dalam perjalanan yang sangat jauh menuju suatu tempat yang kekal abadi, di mana diucapkan kepada yang beriman itu sebagai disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka kesejahteraanlah ke atas kamu semua, kamu telah menjadi orang yang baik, maka masuklah kamu ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala untuk selama-lamanya. Nak bagi tahu, dunia ini adalah merupakan satu tempat peralihan semata-mata, bukan tempat pengakhiran. Maka selama mana duduk dalam tempoh tersebut, selama itulah kamu berpeluang untuk membuatkan ataupun melaksanakan amalan dan juga keimanan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan. Perkara yang seterusnya, memandang kemuliaan manusia dalam pandangan agama-agama umumnya dan agama Islam khususnya. Maka Al-Quran menyebutkan perkara ini dalam pelbagai bentuk ayat yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan 5 ayat yang pertama diturunkan di dalam Al-Quran, iaitu pada wahyu yang pertama di Gua Hira. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, yang mengajar, bacalah dan Tuhan engkau itu Maha Pemurah. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan mata pena, mengajarkan allamal insan nama lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Maka daripada ayat ini nak memberitahu kepada kita bahawasanya manusia dari pandangan umat Islam dan juga umat mukmin
dia ada hubungan yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ayat yang pertama diturunkan melalui surah Al-Alaq ini membicarakan mengenai hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu. Nak bagi tahu perkara-perkara asas yang diturunkan di sini, bahawasanya manusia dia ada kaitan dengan Tuhan. Dia tak boleh bersendiri, seperti mana yang dibawa pandangan oleh golongan-golongan materialis yang menyatakan manusia ini tak ada kaitan dengan Tuhan. Manusia ini adalah satu makhluk yang lahir dengan sendirinya, yang mana duduk di atas muka bumi, yang mana membesar di atas muka bumi dan akan mati di muka bumi. Maksudnya mereka menyatakan manusia ini daripada tanah, tetapi bukannya daripada Tuhan. Sedangkan Islam menyatakan bahawasanya manusia adalah suatu makhluk yang mana zatnya ada keterikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia juga tidak akan wujud tanpa kerelaan dan juga keredaan ataupun kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu perbezaan kita dengan golongan materialis. Tetapi mereka menyatakan sebegitu, menyatakan sebalik daripada itu, iaitu manusia ini tidak ada kaitan dengan Tuhan. Maka mereka tidak meyakini bahawasanya manusia ada Tuhan. Sedangkan Islam telah jelas menyatakan keterikatan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan. Hatta agama-agama yang lain, sama ada agama Buddha, sama ada agama Hindu, sama ada agama-agama yang ada di atas muka bumi ini, ada keterikatan mereka dengan Tuhan mereka. Tetapi golongan etis, golongan yang dibawa oleh fahaman-fahaman materialis ini, mereka tak percaya Tuhan, maka tidak ada kaitan di antara manusia dengan Tuhan. Dan persoalannya di sini, kenapa Islam menyatakan dan kenapa Islam meletakkan bahawasanya manusia ada keterikatan dengan Tuhan? Jawapan dia ialah manusia ataupun Islam nak memberitahu kepada kita bahawasanya kita tidak boleh buat suka hati, sebab kita adalah merupakan daripada Tuhan, daripada hamba Tuhan, yang mana perlu seseorang hamba mengikut tunjuk ajar dan juga telunjuk yang diberikan oleh Tuhan. Ambil contoh pada ini, kita tuan rumah, kemudian ada tetamu. Dan adakah tetamu itu boleh buat suka hati dalam rumah kita? Dia nak pakai slipper, nak pakai kasut, dia nak meludah kata-kata dalam rumah, ataupun dia kena ikut cakap kita walaupun dia tetamu, yang mana Islam kata kamu kena muliakan tetamu? Jawapan dia kena ikut kita dan kita memuliakannya, iaitu dia tak boleh buat sesuka hati. Dia nak ludah dalam rumah kita, tak boleh. Dia nak buat apa yang disuka dalam rumah kita, ada batasan-batasan. Maka di sini kaitan dia, seseorang tetamu tersebut tetap terikat dengan tuan rumah, kerana itu bukan rumah dia. Begitu juga pada ini, dunia yang kita duduk adalah merupakan rumah ataupun satu tempat yang ada tuannya. Tuannya ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak suka akan sesuatu perkara yang di luar daripada batasan kehendak dia, maka perlu kita kembali balik bahawasanya tak boleh kita laksanakan perkara tersebut, kerana kita menumpang saja di muka bumi. Sama saja konsep ini, nak bagi tahu bahawasanya kita ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana hubungan tersebut adalah hubungan yang melibatkan syurga dan juga neraka. Maka kalau kita ikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan, maka layak untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Di sebalik itu, kalau kita menentang apa yang Allah Ta'ala perintahkan, samalah juga bagaikan seorang tetamu yang tidak mahu ikut kehendak tuan rumah supaya jangan pakai kasut dalam rumah, tapi dia pakai, maka tetamu tersebut layak dihalau oleh tuan rumah tersebut. Maka layak juga manusia pada ini dihalau masuk neraka Allah Subhanahu wa taala apabila kehendak dan juga perintah yang Allah Ta'ala perintahkan dia tak nak ikut. Maka sebab itulah dalam hadis Nabi SAW, Nabi menguatkan lagi, hadis ini menguatkan lagi bahawasanya manusia di sisi agama Islam adalah satu makhluk yang mana keterikatan dia dengan Tuhan sangat dekat. Dan kita akan bahaskan perbahasan ini secara terperinci pada minggu hadapan. Cuma pada hari ini kita akan tutup dengan hadis yang sangat panjang dan diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, ketika mana sahabat-sahabat duduk dengan Nabi, lalu datang seorang lelaki yang mana tidak ada kesan padanya permusafiran, rambutnya tersisir rapi, bajunya warna putih, iaitu jubah putih yang tidak ada kesan-kesan debu, seperti orang yang jauh datang bermusafir. Lalu bertanya dengan Nabi, mahwal Islam,
Nabi pun cakap bahawasanya anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka Nabi pun berkata kepada, lalu Jibril ketika itu berkata kepada Nabi, sadaqta. Sahabat pelik, dia tanya, dia yang membenarkan. Kemudian dia tanya, ma wa al-iman, apa maksud iman? Maka diceritakan, antuk minabillah wa rasuli, beriman kepada Allah Ta'ala, Rasul, kitab dan juga sebagainya. Perkara yang ketiga yang kita nak bagi tahu mengenai ayat ini, Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut, ditanya ketika itu, ma wal ihsan, apakah itu wahai Muhammad, ataupun apakah itu al-ihsan? Maka Nabi kata, anta budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Qala sadaqta. Maka Jibril pun berkata, benar apa yang kau katakan. Sedangkan Jibril tanya, walaupun Jibril ketika itu menyerupai manusia, bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah itu ihsan? Maka Nabi kata, kamu menghambakan diri kamu kepada Tuhan seolah-olah kamu nampak Tuhan. Sekiranya kamu tak nampak Tuhan, yakinlah bahawa Tuhan nampak kamu. Maka itu keterikatan nak bagi tahu bahawasanya bagaimana manusia ni dia sedang dan juga sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan diyakini bahawasanya dia ataupun manusia pada hari ini disusun atur, ditadbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini membuktikan bahawasanya Islam meletakkan manusia dia ada hubungan baik, dia ada keterikatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa sekalipun, Allah Subhanahu Wa Taala akan tetap mengetahui apa yang kita laksanakan, walaupun benda itu duduk dalam hati manusia. Kita akan bahaskan pada minggu hadapan mengenai keterikatan manusia dan dekatnya manusia dengan Tuhan, yang mana Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran dan Nabi sebutkan dalam hadis bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala sangat dekat dengan manusia. Tetapi manusia pada hari ini masih tak sedar, sehingga kan dia berani untuk melaksanakan kemaksiatan. Samalah juga pada hari ini seseorang yang bekerja dan majikan dia duduk depan dia, tetapi dia boleh buat satu perkara yang menjadi satu larangan dalam polisi majikan. Maka sama saja konsep tersebut, iaitu keingkaran kita kepada Allah Ta'ala, sama juga keingkaran kita pada hari ini dalam kita aspek bekerja. Kita tak buat kerja, tapi majikan duduk depan kita. Tapi hari ini majikan tak ada depan kita, tapi ada CCTV contohnya, kita boleh buat. Sebab apa? Kita berani. Sedangkan kita tahu bahawa CCTV ada, sedangkan kita tahu bahawa hari ini Allah Ta'ala ada di sekeliling kita. Allah Ta'ala nampak apa yang kita buat dan dengar apa yang kita ucapkan dan sebagainya. Tetapi kenapa kita boleh buat lagi? Kerana keimanan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keyakinan kita dan juga kepercayaan kita itu masih dibatasi dengan hijab yang mana telah menutup hati kita untuk melaksanakan perkara yang baik. Sekadar itu saja untuk pada tengah hari ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku liqali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tasbih kafarah dan juga surat doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.